Baiklah, kita akan terus kepada Encik Ahmad Tirmizi untuk perbincangan selanjutnya. Di sesi pertama tadi, Tuan ada membincangkan mengenai harta alih dan juga harta tidak alih. Dan seperti sedia maklum, harta alih adalah seperti pelaburan dan simpanan dan ia perlu dibahagikan mengikut faraid. Betul ya Tuan? Namun bagaimana pula dengan harta ya Tuan dalam bentuk-bentuk lain ya, seperti sebagai contoh saya berikan pampasan dari takaful ataupun pampasan yang datang daripada insurans konvensional simati, wang simpanan KWSP ataupun tabung haji. Bukan itu sahaja, wang pencen pegawai atau penjawat awam yang meninggal dunia sebelum beliau menerima wang pencen itu. Adakah di dalam senario-senario seperti ini kiraan harus mengikut faraid juga, bagaimana? Sila Tuan jelaskan. Banyak soalan tu. Semua harta digabung. So kita pergi satu persatu lah. Yang pertamanya disebut tentang pampasan takaful. Betul. Ataupun saya selalu sebut sebagai manfaat takaful. Selalunya masyarakat mungkin sebab ejen takaful aktif sangat kan. Saya takaful hibah. Saya hibah je takaful. Jadi kita dah faham hibah ni macam hibah takaful. Padahal hibah takaful tu adalah suatu exception kepada general rule. Hibah tu dia bukan macam konsep takaful. Hibah takaful tu je yang dia, yang lain hibah kena ikut yang lain. Takaful ni, manfaat takaful sebenarnya boleh dibahagikan kepada tiga. Tak semestinya kita hibahkan. Yang pertamanya penamaan biasalah, menamakan seseorang itu sebagai wasi, sebagai pentadbir. Kita panggil peserta takaful. Peserta takaful boleh menamakan sesiapa sahaja sebagai wasi ataupun sebagai pentadbir kepada manfaat takaful dia. Untuk wasi tadi, dia akan menguruskan manfaat takaful secara faraid. Kenapa dia ada konsep penamaan? Supaya lebih cepat manfaat takaful itu dicairkan. Dia tidak perlu pergi kepada yang saya sebut tadi. Tak perlu pergi amanah raya, tak perlu pergi pesaka kecil, mahkamah, tak perlu. Sebab kalau pergi kat situ dia akan jadi sedikit lambat dan sedikit makan kos lah. Apabila dah ada penamaan wasi kat situ, dia sebagai penama wasi, dia terus je pergi daftar kematian peserta tadi dan proses dibuat untuk dicairkan manfaat takaful itu lebih cepat. Tapi kalau dia menamakan sebagai wasi, wasi tadi bertanggungjawab untuk mengeluarkan manfaat takaful tadi. Dia hendaklah membahagikan secara faraid lah. Maknanya dia kena bayar hutang, dia kena settlekan kerja-kerja wasi lah. Maknanya kena buat upah haji kalau tak pernah pergi haji dan sebagainya lah. Selepas tu dibahagikan mengikut pusaka biasalah, faraid. Satu lagi yang glamournya ialah peserta takaful menamakan penerima manfaat takaful itu sebagai penerima hibah, beneficiary hibah. Ini dia selalunya sebab diiklankan, dipromotkan supaya peserta takaful ni tak payah bagi dekat anak-anak dia apa semua, suami nak bagi kepada isteri sahaja. Pandai-pandailah isteri pula akan uruskan hidup. So dia diiklankan hibah tadilah. Hibah takaful tu adalah salah satu cara manfaat takaful tu boleh dihibahkan semasa hidup. Dia boleh dihibahkan semasa hidup, memanglah hibah semasa hidup, bukanlah takaful hibah selepas mati. Sebab hak itu sudah pun ada, hak perjanjian di antara peserta dengan syarikat takaful. Sebagaimana takrifan harta pusaka tadi, dia juga melibatkan takrifan harta, mal. Mal itu mengikut definisinya ialah bukan sekadar apa yang kita ada, tetapi hak yang kita ada juga adalah mal, harta. Maknanya harta itu dia sudah pun hibah. Hak dia terhadap perjanjian antara sesama peserta takaful tadi yang diuruskan oleh syarikat takaful tadi, dia hibahkan hak itu kepada penerima hibah lah. Selalunya diiklankan supaya menghibahkan kepada isteri lah. Tapi kena berhati-hatilah kalau berlaku perceraian, kena update cepat-cepat lah. Nanti dapat juga kepada bekas isteri sebab dia adalah penama beneficiary. Jadi dia boleh enjoy dah lah kalau dia ada suami baru lagi nanya. So dia penerima hibah ni, dia akan menerima hibah siapa saja yang kita namakan, termasuklah awet yang belum kahwin pun boleh jadi penerima hibah. So berhati-hati juga dengan hibah ni, sebab bila dia terima, dia tidak perlu bagi secara faraid lah. Secara faraid. Ada juga yang bagi pada isteri tak ngam dengan mertua tadi kan. So
Dan satu lagi takaful ni yang kalau kita pergi lebih detail, kita boleh buat absolute assignment, dia panggil penyerahan hak. Seksyen 7 kalau tak silap saya, Seksyen 7 Jadual 10 Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013 yang membenarkan peserta takaful untuk menyerah hak dia punya polisi takaful keluarga dia itu kepada penerima serah hak. Kita selalunya yang dipraktiskan, dia akan bagi kepada syarikat amanah, kemudian dia akan ikat syarikat amanah supaya syarikat amanah melaksanakan apa yang diamanahkan. Contohnya 50% dia nak bagi kat isteri, 20% bagi dekat masjid, 30% tu dibagi sama banyak kepada anak-anak contohnya. So dia akan jadi lebih customize dekat situ. Ataupun kalau dia orang yang berniaga, dia terlalu banyak hutang, kadang-kadang dia boleh juga assign, dia serah hak dia punya manfaat takaful tadi kepada bank lah. Kadang-kadang kredit kad sampai 200,000, 300,000 dia kata kalau bagi kat waris entah bayar atau tidak. So dia serah terus dekat bank, bank akan terima benda tu, bank akan ambil terlebih dahulu untuk settlekan urusan dia lah. Saya pun ada kes ada saya terima tu lembaga hasil pun juta dia punya hutang tapi dia ada aset yang juta je lah. Kadang-kadang orang ni macam-macam lah. So itu antara yang boleh diuruskan melalui takaful tadi. Kalau tak buat apa-apa, dia akan ambil surat kuasa dan dia akan jadi faraid pusaka macam biasalah. Berlainan dengan insurans. Insurans tu dia adalah wang tidak patuh syariah. Insurans adalah wang tidak patuh syariah. Maka yang hanya akan menjadi pusaka adalah bahagian yang kita bayar premium, yang kita bayar caruman setiap bulan tu saja. Kalau kita bayar 100 sebulan, setahun 1,200, 10 tahun maknanya 1,200 kali 10 berapa? Makna 12,000 itu sahaja yang menjadi pusaka kalau 10 tahun. Yang lain yang diterima itu dia kira sebagai wang tidak patuh syariah. Wang tidak patuh syariah hendaklah disalurkan kepada dana tidak patuh syariah lah. Tidak patuh syariah ni maknanya penerima tu ataupun penama tu dia adalah pentadbir. So yang pusaka dia kira okey, pusaka banyak ni 12,000 apa tadi, so dia bagikan ikut faraid. Yang lebih tu dia kena bagi kepada wang tidak patuh syariah. Kalau nak mudah wang tidak patuh syariah, kita pergi kepada lembaga zakat, pusat zakat, kita kat kaunter tu kita kena sebut lah ini adalah wang tidak patuh syariah. Jangan cakap kita nak bayar zakat pula. Sebab dia akan ada dia punya pembahagian unit-unit tu lah. Tapi kalau kita nak nama musim manja ni, kita boleh buat jambatan kita sendiri, jambatan Syahnas. Jambatan siapa-siapa pun daripada wang tidak patuh syariah. Sebab tidak ada undang-undang pun sebenarnya mewajibkan pergi bagi itu kepada zakat dan sebagainya. Cuma dari segi syariahnya, wang tidak patuh syariah hendaklah digunakan kebajikan untuk orang awam. Baitul Mal lah. Baitul Mal kalau kita nak suruh mudah kerja, kita bagi kat Baitul Mal, selesai kerja kita. Tapi kalau kita nak nama tadi, kita pergilah buat sendiri. Buat sendiri, kita adalah nama kita. Tapi satu kerja pula, setengah orang ni suka macam tu. Dia nak nama, tapi kena make sure untuk public lah, untuk orang awam. Sebab dia adalah wang tidak patuh syariah. Cumanya di Majlis Fatwa Kebangsaan ni tambah sikit. Sekiranya waris ini miskin, maka waris boleh mengambil wang insurans yang tidak patuh syariah tadi mengikut kadar kemiskinan waris tadi, sebab tidak mahu menzalimi atau menganiaya waris lah. So tu dia kena nilai sendirilah, sebab kadang-kadang itu je lah duit yang dia ada untuk survive. So dibenarkan atas dasar dia adalah kemiskinan tadi. Tapi kalau nak kira, dia adalah wang tidak patuh syariah. Sebab itulah kita menggalakkan supaya yang konvensional ni tukar kepada takaful. Cuma dulu produk takaful dia tak banyak. Mula-mula buka dulu dia tidak ada medical card dan sebagainya. So ada setengah-setengah orang tu bila dia dah ada medical card takaful ni, dia nak kembali kepada takaful dah tak layak dah sebab dah berpenyakit. So dia kena maintain dengan insurans tu, bukan dia nak sangat kepada insurans tapi atas dasar darurat. Kalau dia pergi kepada takaful tak ada pula medical card. So itu ada pertimbangan-pertimbangan yang kena rujuk secara face to face dengan agamawan kita lah, macam mana dia. Sebab kita pun kena lihat juga berpindah kepada takaful sehingga tidak ada kita kena protection darurat juga. Jadi kalau yang baru ni pergi kepada takaful je lah supaya kita mahu harta kita tadi bersih. Apa lagi tadi? Takaful, insurans dengan wang simpanan KWSP. Wang simpanan KWSP. Tabung haji. Tabung haji. Wang
KWSP ni dia ada satu je iaitu penamaan sahaja. KWSP ni dia tidak menerima hibah. So yang kita namakan dalam KWSP walaupun kita letak portion dia 50% anak perempuan, 50% isteri, tapi dia bukan macam tu. Dia hanya takbir 50%, isteri takbir 50%, anak perempuan takbir 50%. Yang mana yang disimpan di dalam KWSP, penama tadi dia hanya menjadi pentadbir dan dia kena uruskan mengikut faraid, mengikut pusaka. Dia bukan menjadi hak dia sebab KWSP dia tidak ada hibah. Kenapa tak ada hibah? Itu perbincangan lanjut lah. Maknanya mungkin dia belum lagi melekutam ke, dia ada panel-panel dia lah yang tidak mengiktiraf hibah lah. Berlainan dengan dia panggil apa, CPF di Singapura. Kita EPF di Singapura, CPF dia mengiktiraf hibah rukbah di negara Singapura. Dah lah hibah rukbah pula. Terpanjang cerita pula tu. Tapi maknanya di Malaysia undang-undangnya ialah penamaan dalam KWSP hanyalah sebagai pentadbir. Dia hanya untuk memudahkan pencairan. Tetapi dia tidak boleh mengatakan itu adalah duit dia. Tak boleh. Dia hanya mentadbir. Kemudian tabung haji. Tabung haji kita ada dua. Tabung haji sekarang ni kita ada dua. Sama ada kita menamakan sebagai pentadbir tadi, wasi. Mana kita namakan beneficiary, bukan beneficiary, mana penama ni anak ke siapa ke, dia adalah akan menguruskan duit tabung haji mengikut sebagai pentadbir. Tetapi tabung haji dia ada satu lagi option, dia panggil hibah amanah. Hibah amanah tabung haji. Hibah amanah tabung haji ni dia bersifat mutlak. Hibah amanah tabung haji ni konsep dia ialah kita menghibahkan bahagian duit kita dalam tabung haji tadi 100% ataupun 50%, contohnya kepada isteri. Kita hibahkan 100% kepada isteri. Sekiranya kemudian isteri tu pula dia lantik pula kita pendeposit tadi sebagai pemegang amanah utama dia kata. Jadi duit tu dia tak pergi kepada isteri. Dia masih lagi pada suami sebab suami dilantik kembali untuk menjadi pemegang amanah utama. Jadi duit masih lagi pada suami. Jadi suami guna duit tu sebenarnya dia guna duit isteri tapi selaku pemegang amanah. Kemudian dia pula lantik tabung haji sebagai pemegang amanah gantian dia panggil. Dia ada bagi kuasa wakil dekat situ. Yang mana kalau suami itu meninggal, maka tabung haji akan depositkan semua duit suami tadi kepada isteri sebab dia sudah menghibahkan kepada isteri secara pengamanahan, hibah amanah. Cuma hibah amanah tabung haji ni kalau isteri meninggal lebih awal, maka dia jadi pusaka isteri lah. Jadi pusaka isteri sebab dah hibah ke isteri. Jadi dapatlah pula dekat, maknanya dekat anak dia lah, ataupun dah dapat dekat menantu tu lah, menantu lelaki tu kan. Sebab dia dapat juga dia kata duit daripada mertua dia kan, sebab dia hibah kepada anak, contohnya hibah kepada anak, dia akan dapat kepada cucu dan menantu macam tu. Sebab ada hibah tabung haji ni hibah mutlak. Hibah mutlak. Dia ada lagi satu hibah amanah di ASN SB, itu hibah amanah yang bersifat rukbah. Dia akan tarik balik kepada pemberi hibah. So setiap institusi tu dia ada cara dia yang tersendiri lah, yang mana kita tidak boleh sesuka hati sebab dia adalah tertakluk kepada undang-undang masing-masing lah. Maknanya takaful dia ada Akta Perkhidmatan Kewangan Islam, EPF dia ada Akta KWSP, tabung haji pun dia ada peraturan di tabung haji. Macam tadilah ASN, SB. So adanya konsep-konsep penamaan tadi sebab dia nak memudahkan pencairan lah, pencairan supaya kita tidak perlu pergi kepada one stop center. Dia tak perlu pergi kepada surat kuasa mentadbir dan tak perlu pergi pejabat tanah, tak perlu pergi mahkamah. Jadi bila ada benda tu lagi mudah wang itu dicairkan dan akhirnya digunakan sebagaimana yang diniatkan oleh pemilik harta tadilah, mengikut dokumentasi yang dibuat tadilah. Baiklah. Bagaimana pula dengan wang pencen, Tuan? Wang pencen pegawai tadi, atau penjawat awam yang meninggal dunia sebelum menerima wang pencen itu? Itulah. Wang pencen, kalau benda tu wang pencen yang dia terima dalam akaun dia, itu adalah harta pusaka lah, sebab dia terima kan. Dia terima itu sudah menjadi milik mutlak dia lah. Cumanya apabila dia meninggal, maka pencen tadi diuruskan, dipanggil sebagai pencen terbitan. Maka isu pencen terbitan ini dibincangkan, adakah dia menjadi pusaka ataupun dia tidak menjadi pusaka. Sebenarnya ada khilaf nak kira, cuma kita pergi terus saja kepada fatwa je lah. Maknanya fatwa memutuskan
pencen terbitan ni dia bukan harta pusaka sebab dia bukanlah harta yang dikumpul oleh si mati semasa dia hidup. Dia adalah suatu janji daripada kerajaan melalui akta pencen. Maknanya apabila dia mati, so ada kiraan dia, pencen yang diterbitkan tadi akan diberi pula kepada tanggungan dia lah. Suami mati dapat pula kepada isteri mengikut portion dia. So itu adalah dikira sebagai bukan harta pusaka. Maknanya kalaulah si isteri yang terima, dia tidak perlu nak panggil anak-anak dia ni tiap-tiap bulan dia bagi faraid, jadi tak payah dia tiap-tiap bulan dia dapat mak jelah pakai isteri si mati, sebab itu dikira sebagai pemberian daripada kerajaan. Dia bukannya harta yang dikumpul oleh si mati semasa hayat dia. Dia macam juga khairat kematian, macam derma kematian, itu semua bukan harta pusaka lah. So kalau panggil pun mungkin nak ambil hati dan sebagainya, tapi dia tidak tertaluk kepada faraid dan tidak perlu bagi ke faraid lah, sebab dia terima benda tu dapat selepas meninggal. Itu pemberian yang sudah dikontrakkan, sudah ada perjanjian daripada majikan ataupun pihak-pihak kerajaan kepada dia. So diberi itu kepada tanggungan dia sebagaimana peruntukan undang-undang lah. So dia tidak menjadi harta pusaka lah. Kadang-kadang isu mana harta pusaka, mana bukan harta pusaka ni confuse juga kan. Yang meninggal di Mekah kerana kemalangan kran jatuh kan. Itu pun bukan harta pusaka kalau ikut pendapat saya, sebab dia pun tak tahu dia nak meninggal kat mana, lepas tu kerajaan Arab Saudi bagi kan. So itu adalah ganjaran-ganjaran yang diterima selepas orang tu pun meninggal kan. Ada satu kes dulu zaman PM Tun Abdullah Ahmad Barawi dulu, dia bagi pengiktirafan kepada mereka yang tokoh-tokoh menentang Jepun. Siapa yang boleh cerita dekat kerajaan ni, atuk dia dulu pernah lawan Jepun lah, bagilah 2,000 3,000. Pening dah jumpa saya, macam mana ni? mati zaman Jepun lagi, tiba-tiba je kerajaan bagi. So itu bukan harta pusaka. Kerana cucu yang dipandai cerita dapat kat dia. Dia yang pergi claim. Cucu itu tak dapat cerita. Sebenarnya tu bukan harta pusaka sebab si mati pun tak kumpul benda tu. Dia pun tak tahu. Dia pun tak tahu. Itu sebagai kita panggil ganjaran-ganjaran yang diberi walaupun berkait dengan dia, tetapi itu didapat selepas daripada mati, yang tidak ada, yang dia tak terlintas pun dia akan dapat dan sebagainya. Harta pusaka ni harta yang seorang tu kumpul, dia sudah pun ada hak dan dia kekal mendapat hak dia tu sehingga dia meninggal. Termasuklah hak orang yang berhutang dengan dia, itu jadi pusaka lah. Lepas dia meninggal, kemudian saya ada berhutang dengan si mati 10,000, itu jadi pusaka. Sebab hak itu sudah pun wujud masa dia hidup. Dia panjang pusaka tak pusaka. Golf golf membership tu pusaka sebab dia masuk menjadi membership club golf tu sehingga tahun 2030. 2021 kena Covid meninggal. So ada lagi 9 tahun. 9 tahun tu boleh dijual sebagai second hand, dan ramai yang cari sebenarnya sebab kalau beli yang original mahal. So dia beli atau willing seller, willing buyer lebih murah. Bukannya pandai pun main golf, peguam lagi lah tak pandai. Berarti klien je. So beli yang ni lagi murah. So bila beli tu kan 9,000 tu, 9,000 tu pusaka. Jangan bagi kepada orang yang jual tu. Sebab ini adalah entitlement si mati masa dia hidup lagi. Kalau tak tanya tapi saya cerita je lah, maknanya dia ada vacation club, itu pusaka. So benda-benda macam tu dia ada kena, zaman moden sekarang ni dia ada banyak yang jadi menyebabkan kita confuse, dan kadang-kadang perlu disahkan betul-betul lah mana pusaka untuk dibahagikan lebih betul lah, maknanya tidak menzalimi hak orang lain dan sebagainya lah. Betul. Terima kasih Tuan di atas semua penjelasan tadi. Baik Tuan, di dalam pengurusan harta pusaka ni kan, pembahagian harta dapat dijalankan dengan adil dan aman sekiranya semua pihak bersedia untuk bekerjasama. Betul ya Tuan ya? Namun di dalam pengurusan harta pusaka, aspek manusiawi dan juga sikap ihsan ya sewajarnya diamalkan bagi kita memastikan proses berjalan tanpa ada zalim, menzalimi atau penganiayaan bagi mana-mana pihak. Sebagai contoh, kadang-kadang ya Tuan ya, kes isteri si mati ini adalah seorang suri rumah. Tidak pernah bekerja, tidak mempunyai simpanan sendiri, mempunyai ramai anak. Beliau ini sangat terdesak ya sehingga terpaksa menggunakan harta si mati sepeninggalannya. Ataupun dalam situasi di mana isteri si mati ini mempunyai isteri dan juga anak angkat, hanya mempunyai satu tempat berteduh.
dan rumah yang tinggal bersama si suami yang dah meninggal ini. Tapi isteri dan anak angkat ini bukannya diberikan bantuan oleh ahli keluarga yang lain selepas kematian si suami, sebaliknya mereka ni dipaksa untuk meninggalkan rumah kerana ahli waris yang lain nakkan rumah itu dicairkan ataupun liquidated dengan segera. Jadi dalam situasi ni tuan, di mana si isteri ni sangat memerlukan bantuan dengan segera. Tetapi kadang-kadang proses pengurusan harta pusaka ini akan mengambil masa yang agak lama, ya. Jadi adakah Islam menawarkan solusi bagi mengatasi isu-isu terdesak ini tuan, terutama yang melibatkan waris-waris yang berada dalam keadaan kesusahan dan juga memerlukan? Bagaimana? Itulah. So bila faham sangat pasal faraid, semua nak tuntut faraid sampai nak halau keluar daripada rumah. So sebab itulah bagi balu yang kematian suami ni, dia ada tempoh iddah dia itu 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari ni tempoh berkabung, dan kalau ikutkan ulama, mereka bahas walaupun rumah peninggalan si mati tu bukan milik balu tu seorang, sebab balu tu mungkin 1/8 je kalau ada anak. Kalau tak ada anak, si mati tidak ada anak, 1/4 saja, dia masih lagi bukan milik dia secara majoriti. Kalau dia nak tuntut harta pencarian, sebab dia mungkin suri rumah, dia mungkin portion dia pun tak banyak. So dia pun tahu dia bukan rumah tu milik dia sepenuhnya, tetapi ulama membahaskan semasa dalam tempoh iddah tidak dibenarkan untuk, maknanya masih lagi keluarga yang lain bertanggungjawab untuk memberi pelindungan tempat tinggal kepada balu tadi. Maknanya rumah dia kat situ, duduk aja kat situ sehingga habis iddah. Tapi janganlah sehari lepas habis iddah tu galau juga. Maknanya iddah, masa iddah tu memang confirm waris lain bertanggungjawab untuk dia bukanlah bagi nafkah dari sudut wang apa semua tu, tapi tempat tinggal tu dia hendaklah kekalkan di situ lagi lah. Sebab balu tu dia akan jadi tanggungjawab ayah dia kembali untuk menyara dia. Kalau dia tak ada ayah, maknanya atuk dia ataupun kembali kepada adik-beradik dia lah, keluarga sebelah dia lah. Kemudian dia bolehlah berkahwin kalau ada jodoh dan sebagainya. Tapi dalam tempoh tadi maknanya satu masa indah dia tadi, dia ada hak untuk tinggal di rumah pusaka tadi sehingga habis tempoh indah. Kemudian kalaulah dia sebab dia dinamakan sebagai pentadbir, maka dia boleh mencairkan duit dengan lebih cepat. Dia tahu duit EPF dia hanya pentadbir, hak dia mungkin 1/8 sahaja. Kemudian mungkin ada duit bawah bantal ke apa semua. So, semua itu dia boleh gunakan terlebih dahulu walaupun tanpa kita kata perintah rasmi daripada mana-mana pun, asalkan benda tu berlaku secara transparan dan dia catat dan dia rekodkan. Lebih-lebih lagi kalaulah dia menjadi penjaga kepada anak-anak, dia pula selepas itu dia boleh minta untuk menjadi wali mal kepada anak-anak dia. So kalau dia menjadi wali mal kepada anak dia, lagilah dia akan dapat cash yang lebih banyak lah, sebab dia juga menjaga kepada anak dia. Tapi dia kena rekod juga, sebab kalau dia ambil duit anak dia, dia jadi memakan harta anak yatim walaupun anak dia sendiri. Jadi semua itu memerlukan satu transparent pengiraan lah di antara isteri tadi supaya waris lain nampak benda tu berlaku secara betul, dan dia tidak perlu pun satu perintah formal baru dia boleh guna. Benda tu dah ada dengan dia guna je lah. Cuma supaya tidak nampak dia tidak mengambil hak orang lain, dan dia akan bagikan hak orang lain tu mungkin lepas habis hendah akan dia bagi kepada adik-adik si mati dan sebagainya. Kalau ada anak perempuan, tak habis lagi lah dia punya sobah tu. Jadi selepas itu dia akan bagilah. So benda tu kadang-kadang janganlah nakkan semua perintah pun nak berjalan. orang nak keberah tu juga kan. Jadi perintah tu kadang-kadang formality yang penting. Yang penting dia uruskan betul dan dia rekodkan lah supaya benda tu tidak berlaku pertikaian di kemudian hari lah. Sebab tu dia kena cepat-cepat je lah untuk jumpa profesional untuk advice pembahagian dan sebagainya lah, supaya dia tidak. Cumanya konsep tadi maknanya dia boleh guna, hak dia pun ada, dan waris-waris lain pun dia tidak perlu terlalu mendesak lah. Cuma kena ada perbincangan lah supaya adanya tidak berlaku nak sembunyi harta, nak sembunyi waris dan sebagainya lah. Tapi kalau nak kirakan walaupun ada faraid tadi, kita pula ada konsep takharuj, menolak hak. Tapi kena faham faraid lah, betul kita tolak lagi, bahkan diberi ganjaran-ganjaran bagi mereka yang menolak hak inilah, sebagaimana bersedekah dan sebagainya lah. So dia konsep faraid ni dia solution, tapi tak semestinya. Tapi kena faham dulu. Kena faham dulu hak tu, barulah kita akan bagi mengikut situasi kes lah.
Betul. Saya rasa yang penting ahli-ahli faraid ini harus faham bahawa konsep rezeki itu di tangan Allah. Kan kita tak perlulah nak tamak, nak kejar, kerana kalau Allah dah kata rezeki itu memang kita punya, rezeki itu kita punyalah. Ya tuan ya.